Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ni Roshi nak share cara nak buat kuis dalam Telegram. Okey, mula-mula waktu kita nak buat kuis, kita pergi dekat butang search ni. Kita type kuis boot. Okey, kita ambil yang ada simbol tanda soal ni. Kita tekan dia, kuis boot ni. Okey, yang ni Roshi dah biasa buat. Okey, katakanlah Roshi nak buat apa orang kata kuis yang baru. Okey, tengok butang dekat bawah ni. Step dia sama. Kalau kita first time buat, dia akan naik macam ni notification dia. Banyaklah pula dah. Okey, dia akan naik macam ni. Akhirnya dia bagi tahulah apa kita punya boot ni, apa yang dia boleh tolong kita. Okey. So yang ni dia boleh tolong kita create quiz dengan soalan aneka pilihan. Okey. Katakanlah kita dah buat. Sekarang ni kita nak buat yang baru. Okey. Kita pergi dekat butang bawah ni yang dia ada slash ni. Dia ada create new quiz. Okey. So kita tekan kat sini. So automatik dia akan start balik macam kita nak start buat kuis yang barulah. Okey. Mula-mula dia minta kita buat tajuk. Contoh yang ni Roshi buat sebagai test. Okey, tajuk kita test. Okey. So dia akan tanya pula description untuk kuis ni. Kita boleh tulislah kuis ini untuk menguji menguji pemahaman pelajar ataupun semua murid diwajibkan untuk menjawab kuis ini kerana markah akan direkodkan sebagai pencapaian dalam bab ini. Contoh. Okey, kalau kita tak mahu tulis apa-apa pun tak apa. Okey, yang ni contoh Roshi kata Roshi tulis saja je nak test. Contoh. Okey. So kita tekan send. Okey, mai dekat sini kita boleh create dah kita punya soalan. Okey, untuk kuis dalam Telegram ni, dalam boot ni, dia boleh dalam dua bentuk. Satu kita type sahaja. Contoh kita type saja, kita tekan kat create a question ni. Okey, kita masukkan kita punya question. Okey, contoh apakah makanan ruji kah? Makanan utama lah. Apakah makanan utama rakyat Malaysia? Contoh. Okey. So kita boleh letak dekat sini pilihan jawapan. Okey, kita boleh letak 10 pilihan jawapan. Okey, kalau kita nak bubuh 10 lah. Selalunya kita bubuh 2, 3, 4, 5 tu pun dah banyak. Okey. Contoh yang pertama kita kata ayam. Yang kedua kita kata beras. Yang ketiga beras ni macam klise sangat kan. Okey, kita bubuh yang kedua, kita bubuh daging. Okey, yang ketiga kita bubuh sayur. Yang keempat kita bubuh nasi. Okey, sampai dekat sini sebelum kita move ke bawah, make sure kita tick siap-siap jawapan yang betul. Contoh jawapan yang betul yang ni. Okey. So dekat sini anonymous voting ni maksudnya nanti kalau budak kalau kita open dia dekat sini, nanti bila budak jawab, kita tak tahu siapa yang jawab. Okey, takkan naik nama orang yang jawab. So dekat sini make sure kita tutup. Okey, make sure kita tutup. So nanti tiap kali ada student yang jawab soalan tu, kita boleh tengok dia betul ke, dia salah ke, kita boleh tengok dia punya pencapaian dia. Okey, dekat sini kita nak explain. Yang ni dia akan appear, dia akan keluar bila budak salah jawab soalan. Okey, contoh kita kata sila cuba lagi. Okey, yang ni kalau dia salah jawab nah. Kalau dia salah jawab, dia akan naik perkataan ni. Okey, dah siap kita punya soalan, kita tekan create. Okey, dah siap dah kita punya satu soalan. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula soalan yang katakanlah kita ada gambar rajah, kita nak bagi dekat dia. Okey, untuk soalan yang ada gambar rajah, step yang pertama kita
Okey, kita tekan butang ni. Butang yang macam klip kertas ni, attachment kan. So make sure kita dah ada gambar untuk soalan dia. Sebagai contoh, Roshi ambil yang ni. Okey, yang ni adalah gambar. Okey, gambar ni kita biar dia send dulu. Lepas tu baru kita tekan create question. Okey, kat sini kita kata syarikat apa? Syarikat apakah yang diwakili oleh logo di atas? Contoh di atas pula. Okey, di atas. Okey, kemudian kita bagilah pilihan jawapan dekat sini. Contoh Telekom. Okey, lagi tabung haji. Lagi contoh TNB. Okey, so pilihan jawapan yang betul adalah tabung haji. Okey, make sure kita letak kita punya jawapan. Anonymous voting ni kita tutup. Sorry teacher BI kot salah sebut. Kemudian kita tekan create. Tak tekan, tak add an explanation ni pun tak apa. Okey, kita tekan je create. Okey, so ada satu lagi bentuk soalan yang kita boleh guna dekat sini. Contoh yang ni dia bagi gambar raja saja kan. Kita bagi gambar raja kosong. Kemudian kita punya soalan dekat sini. Ataupun kita boleh buat macam ni. Contoh macam soalan mat kan. Kalau dia ada melibatkan soalan kuasa-kuasa tu, kita payahlah nak tulis kat dalam ni. Okey, payah nak type dia. So macam mana kita nak buat? Kita ambil juga dekat attachment yang klip ni. Kita ambil soalan dia. Okey, sebagai contoh Roshi ambil satu soalan ni. Okey, tengoklah soalan ni Roshi dah snap ataupun Roshi dah Roshi dah crop sekali dengan pilihan jawapan. So macam mana kita nak create soalan dia? Okey, kita create a question. Kita type kat sini. Pilih jawapan yang betul. Okey, kemudian kita buatlah pilihan jawapan dia. Contoh, pilihan jawapan dia ada A, B, C, D kan. So, kita bubuhlah A, B, C, D. Kemudian, jangan lupa kita tekan jawapan yang betul. Okey, yang mana? Lepas tu, tutup dekat anonymous setting ni. Dan kita create. Okey, sebagai contoh, kita dah siap dah kita punya quiz. Okey, siap dah kita punya quiz. Kita boleh type /done ataupun kita boleh tekan dekat sini je. Kan dia ada /done ni, kita tekan sahaja. So dekat sini dia suruh kita set masa untuk setiap soalan. Maksudnya nanti bila budak dapat soalan tu, dia akan ada time limit dekat tepi dia ni. Time limit dia akan ada dekat tepi tu. Okey, selalunya kalau soalan kuis yang simple-simple, yang membaca, yang tak melibatkan pengiraan, kita bubuh sikit sudahlah dia punya tempoh masa 30 saat ke 45 second ke. Tapi kalau soalan yang melibatkan pengiraan macam math ke, admat ke, fizik ke, kimia ke, kita letaklah 3 minit sebagai contoh. Okey, so yang ni dia tanya kita nak shuffle tak dia punya soalan. Yang ni kita nak shuffle ke semua soalan. Kita shuffle apa orang kata, pilihan jawapan pun kita shuffle. Ataupun tak mau shuffle langsung, ataupun nak shuffle soalan saja, ataupun nak shuffle jawapan saja. So kat sini boleh pilih mana-mana option yang kita rasa sesuai. Tapi disebabkan Roshi dah create soalan yang ada A, B, C, D ni, so Roshi cuma buat shuffle only question. Maksudnya soalan sahaja yang Roshi shuffle. Okey, so dekat sini kita dah ada link untuk quiz kita. Quiz kita dah di-create. Okey, dah di-create. Okey, lepas tu contohlah kita nak share quiz kita dekat student. Okey, so kita tekan dekat share quiz ni. Kita tekan kat share quiz ni. Okey, kita tekan mana grup yang kita nak hantar. Okey, contoh grup tutorial. Okey, yang ni.
Okey, Roshi dah send dah quiz ni. Okey, sekarang ni kita nak try main tengok quiz ni. Okey, nak try main tengok quiz ni. Okey, so kita try start this quiz. Okey, kita tekan start this quiz. Okey, kita tekan start. Okey, sebelum tu kita tengok betul tak kita punya question kita kat sini. Okey, test nama quiz kita. Lepas tu kita punya description saja nak test. Okey, so berapa soalan yang kita create tadi? 3 soalan. Okey, berapa time limit untuk setiap soalan? 3 minit. Okey, so simbol yang ni yang dia buat anak panah bersilang-bersilang ni maksudnya soalan tu kita shuffle. Okey, so kita tekan butang start. Yang ni untuk kita nak test lah kita punya quiz boleh main ke tak boleh main. Okey, dekat sini kita tekan I'm ready. So dia ada masa kat situ. Okey, dia akan main soalan yang pertama. Okey, tengok soalan ni kalau siapa perasan, yang ni adalah soalan yang ketiga yang Roshi create tadi, tapi disebabkan Roshi shuffle dia punya soalan, so soalan nombor 3 mai duduk dekat soalan nombor 1. Okey, sebagai contoh, siapa yang perasan dekat sini dia ada masa duk bergerak ni 239, 238. Yang ni adalah time tempoh masa yang kita pilih tadi, 3 minit ke 30 saat ke. So dia student dia kena jawab dalam tempoh masa yang diberi. Okey, contoh jawapan dia C. So kalau jawapan dia betul dia naik macam tu lah. Okey, dia continue ke soalan yang kedua. Okey, yang ni katakanlah Roshi jawab salah, Roshi jawab telekom. So dia naik dekat situ lah. Dia akan tunjuk jawapan yang betul, tapi jawapan yang kita pilih tu adalah salah. Okey, yang ni katakanlah Roshi jawab nasi. Okey, yang ni adalah jawapan yang betul. Okey, yang ni dia akan bagi summary dekat pelajar. Okey, summary ni so student akan tahulah berapa soalan dia betul, berapa soalan dia salah. Okey, berapa soalan yang dia tak sempat nak jawab dalam tempoh masa yang diberi. Okey, so yang ni total masa dia jawab. Okey, yang ni dia akan tunjuk dia punya ranking dia. Ranking dia nombor 1 per 1 sebab dia seorang saja. Okey, so dekat sini yang ni adalah apa yang keluar dekat student. Bila student jawab, dia akan keluar paparan macam ni lah. Okey, so kita sekarang ni kita nak tengok statistik. Okey, nak tengok statistik. Okey, kita tengok balik dekat quiz yang kita create tadi. Okey, kita tengok dekat bawah ni dia ada quiz stats. Maksudnya statistik kita punya quiz. Okey, nak tengok berapa orang yang dah jawab. Kita tekan je dekat sini. So dia akan bagi dekat sini. Okey, quiz kita ada 3 soalan, 3 minit per question. Baru ada seorang yang ambil quiz. So kedudukan pertama adalah Roshi Dayu. Okey, berapa jawapan yang dia jawab betul? 2. So berapa tempoh masa yang dia jawab soalan tu? 55.1 second. Okey, kemudian kita boleh back balik tu quiz. Okey, sebagai contoh lepas pada kita siap dah buat kita punya quiz ni, tiba-tiba lepas pada kita test kan untuk kita try jawab tu, tiba-tiba kita teringat ada lagi soalan yang kita nak tambah. Okey, kita boleh tambah soalan. Tambah dekat mana? Kita tekan edit quiz. Okey, bila kita tekan dekat edit quiz ni, dia ada semua benda yang kita boleh edit. Yang pertama, kita boleh edit soalan. Maksudnya nak tambah soalan pun kita boleh tekan kat sini. Nak edit title, nak edit tajuk kita punya quiz pun boleh. Nak edit kita punya description kita ataupun arahan kita pun boleh. Nak edit timer kita pun boleh. Contoh 3 minit tu rasa macam singkat sangat. Okey, saya nak tukar jadi 5 minit. Boleh. Okey. Okey, so kita boleh edit. Okey. Kemudian dekat sini ada lagi nak edit shuffle setting. Contoh tak mau nak shuffle soalan, biar semua budak kalau soalan nombor 1 tu semua soalan nombor 1 je budak kita jawab, boleh edit kat sini. Okey. Yang ni Roshi nak tunjuk macam mana kita nak tambah soalan. Okey. Kita tekan edit question. Okey, kita tekan yang ni adalah 3 soalan yang kita dah create tadi. Okey, kita tekan add new question. Okey, sebagai contoh kita bubuh soalan nombor 4. Okey, sama juga step macam kita bina soalan tadi. Kita tekan create a question. Contohlah
Okey. Katakanlah kita type apakah warna yang mewakili simbol berani. Contohlah kita tambah soalan macam tu kan. Merah, biru, hijau contoh. Okey, jawapan dia merah. Kita tutup anonymous voting ni, kita create. So dekat sini kita dah ada 4 soalan. Okey. So macam mana kita nak back balik dekat kita punya quiz tadi? Kalau kita nak tambah lagi soalan, kita tekan dekat back to question. Maksudnya kita tambah lagi lah soalan. Soalan yang kelima pula kita tambah. Tapi kalau satu soalan ni saja yang kita nak tambah, kita tekan back to quiz. Okey. So bila back to quiz, siapa perasan kat sini? Dia dah jadi 4 question. Okey. Masa kita pun kita dah ubah tadi daripada 3 minit untuk setiap soalan, dia dah jadi 5 minit. So yang tu sahaja yang Roshi nak share kali ni. So harap membantu kawan-kawan membina quiz dalam Telegram. Okey, yang ni sambil-sambil kita duduk tengok TV pun kita boleh create, asalkan soalan ataupun gambar untuk soalan yang kita nak bubuh tu kita dah snap siap-siap. Okey, nanti kita jumpa lagi kalau ada benda lain yang Roshi jumpa yang menarik untuk dikongsi. Bye. Assalamualaikum.